Alhamdulillah kita dapat bersama pada malam ni. Walaupun dimulakan dengan sedikit masalah teknikal dan agak lambat sikit. Jadi malam ni hanyalah kita berbual santai saja dengan Puan Ida. Ini saya akan minta Puan Ida untuk kenal tadi. Saya tahu ramai yang kenal. Jadi sekadar kata-kata kepada yang ingin tahu maklumat terkini ataupun berkait dengan Puan Ida dan juga dengan syarikat Andalusia di era baru umrah di Arab ini. Nanti kita akan bincangkan. Seperti yang makna saya maklumkan tadi, perbualan kita hari ini adalah perbualan santai. Lagi Puan Ida pun minggu lepas berada di Madinah dan Mekah. Jadi adalah saya rasa sesuai sangatlah. Puan Ida dah tengok bagaimana perkembangan SOP keadaan terkini di Madinah dan Mekah. Dan Puan Ida pun lagi arif daripada saya walaupun saya menetap di sini. Sebab saya di sini pergi Mekah balik macam tu je. Jadi saya tak melalui segala SOP daripada Malaysia. Jadi untuk permulaannya saya nak minta kalau boleh Puan Ida ceritakan sedikit kepada hadirin semua tentang latar belakang syarikat Andalusia ini. Okey. Terima kasih Dr. Nordin. Assalamualaikum kepada semua yang hadir dalam ruangan ini sekarang. Tak apa, tak ada masalah. Dia technical glitch tu biasalah kalau kita go online ni kan doktor. Biasalah insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelum saya nak mulakan, saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada doktor kerana menjemput saya dalam ruangan hari ini. Nak kata saya terlalu fasih tidaklah juga, tapi pengetahuan tu adalah sedikit sebanyak melalui pengalaman sendiri dan apa yang saya lalui dalam masa beberapa hari yang lalulah, bermula daripada 2 hari bulan November lepas kan. Jadi kalau nak ditanya tentang latar belakang saya, secara prinsipalnya saya ni seorang peguam. Saya seorang peguam dan kemudian pada tahun 2002 saya dan suami saya beserta dengan Datuk Daud membeli satu syarikat iaitu Andalusia Travel. Memang asal usul namanya dah memang Andalusia Travel kan. Jadi pada waktu tu kisahnya bila saya sepatutnya membeli Andalusia, saya sepatutnya menguruskan Andalusia untuk pembelian oleh orang lain. Tetapi disebabkan kejadian September 11, pembeli asal tak jadi beli, saya pula pergi beli Andalusia Travel. Maka itulah mulanya. Pada waktu itu saya dah mula berjinak-jinak dan selalu pergi ke Mekah 2-3 kali. Dan saya rasa seronok dan saya rasa ada cara untuk saya perbaiki servis dan dari segi harga lah particularly kan. Saya sebenarnya agak berminat dengan apabila saya mula menguruskan sesebuah travel agency kan, saya ialah dengan background saya undang-undang, saya sangat berminatlah dengan bagaimana cara untuk mengatur perjalanan tu dengan lebih teratur dan lebih sistematik. Itulah antara yang saya minat. Dan kemudian saya nak menjadikan pada saya sebagai travel agency ni, kami ni menggelar diri kami pelayan tetamu Allah. Jadi bila melayan orang tu kami cuba sedaya upaya melayanlah duyufur rahman kan, dengan layanan yang sebaik dan supaya sesiapa yang mendapat jemputan ini dapat melayari ibadah umrahnya dengan terbaik mungkin dan dengan penuh kesempurnaan. Itu adalah secara dasarnya lah dari segi apa yang kami buat. Misi kami memang ke arah untuk menyantuni 1 juta umat Islam di Malaysia untuk supaya sampai beribadah di Mekah dan di Madinah. Okay. Jadi saya dibantu oleh memang sebenarnya orang-orang yang mempunyai hasrat yang sama lah dari segi mutawif, dari segi pengurusan, Datuk Daud sendiri dan semuanya alhamdulillah kami memang merasakan bahawa kadang-kadang tu apa yang kami buat tu belum mencukupi untuk kita rasakan
saya nak sangat supaya vision saya ialah untuk mentransform, untuk macam mana cakap Melayunya, transformation of diri seseorang manusia tu. Sebab kami percaya bila setiap kali kami ni selalu berada di sana, dia banyak perkara-perkara yang kita kata a bit magis kan, yang boleh berlaku pada seseorang to be transform apabila mereka merasakan kenikmatannya, kesempurnaannya apabila cuba menyucikan jiwa di tanah suci. So that's why kita punya tagline kita, penyucian jiwa di tanah suci. Apa yang kami cuba bawa ialah bagaimana cara untuk mengenal diri kita apabila kita berada di tanah suci. So sebenarnya itu adalah pengenalan diri. Andalusia ni is actually satu company yang asalnya memang adalah company travel biasa kan, akan transformkan kepada Islamic base, dan utamanya perniagaan utama ialah umrah. Terima kasih banyak Puan Nida di atas penerangan awal. Sebenarnya saya dah lama berkawan dengan mutawif-mutawif dan jemaah-jemaah Andalusia, tapi malam ni baru saya tahu cerita yang sebenar, dan Datuk Jawab pun pernah datang ke rumah juga. Oh ya. Tapi saya banyak bercerita, Datuk Daud banyak bercerita, berkongsi tentang pengalaman haji umrah Datuk Daud. Tapi hari ini saya baru tahu macam mana bermulanya syarikat Indonesia, dan juga saya pun nak ambil poin yang Puan Ida maklumkan tadi lah, penyucian dengan pengalaman kami berada di sini pun banyak lah. Bila kami berjumpa dengan jemaah-jemaah, dengar cerita yang banyak daripada ramai daripada jemaah cerita bagaimana mereka rasa terkesan hati bila datang ke sini. Kita boleh buat satu transformasi diri sebenarnya. Betul. Kadang-kadang saya lepas solat tu saya jumpa jemaah daripada Malaysia, sementara nak tunggu pagi malam, nak tunggu waktu isyak ke apa, jumpa nampak beg Andalusia tu. Sembang sambil saya tunggu anak-anak belajar Quran dekat Masjid Nabawi tu. Sembang ramai yang bercerita tentang bagaimana Madinah, Mekah transform, saya guna ayat Puan Ida, ikut transform diri mereka. Dan soalan yang kedua, saya rasa soalan ni ramai yang ingin tahulah. Cabaran umrah era baru, seperti yang kita maklum, Malaysia jemaah Malaysia baru dibenarkan datang semula selepas hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Saya di sini pun rindu dengan sahabat-sahabat Malaysia untuk datang umrah. So alhamdulillah, beberapa minggu lepas dah semula datang, dan seperti kepada yang baru hadir, kita maklum yang Puan Ida baru saja sampai di Malaysia, masih lagi tempoh karantin, dan pengalaman tu masih lagi panas kata. Jadi saya rasa Puan Ida adalah antara yang terbaik untuk cerita kepada kita. Jadi saya nak minta Puan Ida cerita sikitlah kepada kita semua tentang cabaran umrah era baru yang saya rasa memang berbeza dengan sebelum ni. Okay. Actually sebenarnya pada awalnya kita ni biasalah, sebelum kita betul-betul berada di dalam sesuatu keadaan tu, sangkaan kita tu dah menjadikan seolah realiti, betul? Kalau ikutkan daripada awal, semua orang merasakan sangat sukar nak buatnya, nak macam tu, nak macam ni kan. Tetapi realitinya sebenarnya, bila kita kata awal mula-mula kita kata kita nak buat PCR sebelum masuk ke Saudi, itu adalah satu kesusahan yang awal lagi orang dah rasa macam susahnya kan, kenapa? Tapi bila berada betul-betul di dalam Saudi dan kita dah tahu bahawa semua orang telah melalui 2 kali dos vaksin dan telah melalui PCR yang negatif, sebenarnya saya rasa bersyukur apabila berada di Mekah, berada di Saudi. Kita tahu keadaan tu sangat selamat. Apatah lagi kalau misal di Saudi kita tahu bilangan jangkitannya sangat jauh berkurangan berbanding dengan di tanah air sendiri. Jadi in a way kita tahu keselamatan kita dalam keadaan yang lebih baik apabila kita berada di Saudi lah sendiri. Dan kemudian kita selalu, sebelum kita boleh masuk pada 13 Oktober hari itu kan, kita dimaklumkan bahawa susahlah nanti dengan prosedur yang baru, dengan
itamarnanya dengan tawakalnanya macam mana kan, orang semua tak faham. Tapi akhirnya bila kemudiannya bila betul-betul kita laksanakan kedua-dua sistem ni, saya ibaratkan tawakalna tu sama seperti MySejahtera kan, melainkan MySejahtera tawakalna dia mempunyai features yang sangat bagus sebab boleh mengumpul data-data peribadi kita sendiri kan. Dan saya tengok gambar dia pun adalah gambar masa first time kita masuk ke Saudi. Mula-mula saya terkejut sangat, ni siapa pula ni, macam anak dara mana. Saya kata macam ni kan, saya terkejut juga. Dan baru saya tahu, dia capture gambar kita daripada awal sekali masa kita masuk Saudi. So saya ibaratkan tawakalna tu sebenarnya adalah MySejahtera kita, sama. Dan kemudian itamarna tu sebenarnya punca pangkalnya untuk kita dapatkan slot-slot nak solat ataupun nak umrah dan solat di Raudah dan sebagainya. Dan saya rasa ini adalah satu teknologi yang paling smart lah pada saya, sebab doktor, kalau sebelum-sebelum ni kalau kita solat ataupun kita buat umrah, tawaf semua, bila kita tengah berasak, kalau di Raudah yang tengah teruk sangat tu, dulu-dululah kita selalu terfikir, tak Saudi ni tak pernah terfikir ke macam mana nak susun orang-orang. So this is the answer sebenarnya. Pada saya, inilah dia jawapan kepada persoalan yang selama ni saya fikir. Dulu saya fikir, berapa kali macam mana nak aturkan pusingan-pusingan masa tawaf ni kan. Saya selalu terfikir, macam mana nak buat ni? Sekarang ni saya tahu, senang aja. Buat je apps, jangan bagi orang masuk. Ikut je kuota berapa banyak, and eventually semua orang dah sangat teratur dan sangat sistematik, dan kita boleh beribadah dengan tanpa susah hati dan sangat terjaminlah dari segi kesihatan dan dari segi keselamatan kita. Dari segi kesihatan of course lah sebab ada penjarakan, tapi yang pentingnya dari segi keselamatan tidaklah dipijak oleh orang. Ingat tak masa zaman dulu yang selalu terfikir kalau makcik tua ni kena pijak ke tidak ke macam mana kan, ataupun masa di Raudah. Dr. Nordin ialah mungkin kalau wanita kan, wanita bila masuk ke Raudah tu kadang-kadang agak mencemaskan kerana kita tengok people rush. Orang menderu-deru tanpa langsung ada peraturan. Sekarang ni dia sangat tenang dan saya rasa alhamdulillah 15 minit, 20 minit yang diberi tu memang kita boleh rancang nak solat apa lepas ni nak doa yang mana satu tanpa rasa risau-risau ada orang nak tolak kita. Kan? Itu adalah observation saya lah. Memang sebenarnya awal sebelum kita masuk tu kita rasa pelbagai benda sebab kita tak nampak. Sangkaan kita merasakan dia akan susah. So bila kita dah masuk betul-betul, pada saya this is the time patut semua orang pergi. Siapa yang rasa sangat risau tengok crowd ke apa ke, this is the time, pergilah awal. Sebenarnya kalau saya, bila saya banyak yang saya dalam live session saya selalu kata pergi sekarang sebelum the big markets masuk. So, sekarang kita tak ada lagi the big market kan, India, Pakistan, Indonesia, Egypt, Turki semua belum masuk. So dia agak lengang aja. Kita tak ada nampak orang tolak-tolak tu, tak ada lagi. So memang best sangat masuk sekarang. Kan, but anyway, pada pandangan saya lah, sistem baru yang ada sekarang pasca COVID ni sebenarnya menjadikan ibadah tu lebih sempurna. That's the main thing. Walaupun dia a bit pricey, dia mahal sikit kerana sistem-sistem yang ada, namun kepada yang betul-betul nak menjalani ibadah dengan tenang, this is a time. Itulah yang saya fikirkan. Terima kasih Puan Ida. Dan saya setuju sangatlah apabila bila post COVID ni, sebenarnya COVID ni memanglah kita banyak cabaran kan, tapi sebenarnya ada kebaikan di sebalik COVID kalau kita fokus ada hikmahnya, especially kalau kita fokus kepada macam yang Puan Ida maklumkan, orang dah tak tersusun nak masuk Raudah apa semua, orang tersusun. Dan kalau kita fokus pada Madinah, kalau dulu nak masuk Raudah tu memang orang kata memang satu yang struggle sangat-sangat lah kan. Macam kena beradu tenaga, siapa yang lebih kuat dia tolak siapa yang kan. Betul, nak solat pun main kepung-kepung lagi siap. Betul setuju sangat. Sebab saya ingat anak saya Afrina, dia belajar dekat Masjid Nabawi di Haram, dekat halaqah di Haram. Dan sekarang ni
dia pernah bantu ustazah dia jadi macam volunteer jaga Raubah tu. Jadi bila habis kelas dia akan bersama ustazah dia Abla, dia panggil Abla, cikgu Quran dia, pergi ke Raubah dan dia bantu jemaah-jemaah Malaysia, jemaah-jemaah Indonesia yang bahasa Melayu, Singapura, dan selepas tu sebab dia boleh bahasa Inggeris dan bahasa Arab, jadi dia pembantu jemaah-jemaah bahasa Inggeris juga. Tapi saya kalau setiap kali balik malam, dia cakap saya memang macam Faidah maklum baru apabila nak baru lepas wrestling apa dia buka yang cakap ibu tu kan. So, apabila nak buka pintu nak masuk Raudah untuk dibuka untuk perempuan, dia kata sebaik je pegawai buka pintu dia akan melompat ke tepi sebab orang akan semua masuk ramai-ramai. Serbu masuk, jadi masuk betul. Kadang boleh membawa macam bahaya jugalah kan. Betul, sangat bahaya sebenarnya. Dulu-dululah dia macam kita wrestling dengan each other untuk dapat yang paling depan sekali ataupun peluang nak masuk dulu kan. Betul. Bila tengok sekarang ni kita bersyukur, inilah hikmah dia. Betul, sekarang teratur walaupun dia bagi ada limit masa yang kita kata tak semacam dulu. Tapi semuanya teratur macam Faidah cakap, kita boleh fikir pasti nak solat apa, nak solat apa. Semua dalam keadaan tenang. Dan lagi satu yang saya suka yang maklumat yang Faidah maklumkan tadi adalah cara baru ni kalau kita dengar macam cabaran memang susah sangat. Bila saya dengar kat sini, saya dengar kawan-kawan datang kata alah kena buat test tu, test ni, lepas tu bila sampai ke airport kena buat benda ni, benda tu. Saya rasa macam susah sangat. Tapi bila pengalaman Faidah maklumkan sebenarnya sesuatu yang mudah jugalah kan, taklah seperti yang apa kita gambarkan. Senang aja sebenarnya kalau kita rasa macam kita nak kan orang keliling kita pun sama-sama berada dalam kelompok sihat. So everyone dah buat PCR, everyone dah vaksin. So kita yakin insyaAllah kan ikhtiar tu dah ada, berada di kelompok yang semua vaccinated dan dah buat PCR. So saya rasa best lah. Betul. Yang macam Faidah maklumkan selamat kan. Rasa selamat. Kami di sini macam semua yang maklum lah kan, kalau di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram kita solatlah rapat kan. Kalau di masjid-masjid di luar selain daripada dua masjid ni masih lagi ada jarak. Masih ada jarak dan tapi saya nak linkkan dengan yang Faidah maklumkan selamat. Sebenarnya bila kita bersolat di Masjid Nabawi kita lagi selamat sebab dia semua dah dites sebelum datang ke sini semua, dan nak masuk ke masjid pun macam kita orang yang bermukim di sini pun kita tunjuk, macam saya nak masuk parking pun dah kena tunjuk dah bahawa kita tak ada COVID dan kita dah vaccinated dah. Jadi lagi selamat. Kalau di surau-surau atau masjid selain daripada Masjid Nabawi atau Masjidil Haram masih lagi tak ada orang check kita, jadi sebab itulah kita kan masih lagi solat jarak di masjid-masjid lain. Okey. So menarik jugalah sekarang keadaan yang bila Faidah maklumkan tadi dari segi keselamatan, insya-Allah kita semua selamat. Jadi soalan yang ketiga, sebenarnya kita malam ni santai-santai je untuk bersembang umrah di era baru ni. Yang ketiga adalah berdasarkan pengalaman Puan Ida menguruskan pengalaman jemaah ramai daripada dahulu dan kemudian di era yang baru ni, apakah nasihat untuk jemaah yang bercadang untuk datang umrah kali ini di era baru yang Puan Ida boleh maklum dan boleh kongsi bersama kami? Saya rasa saya tak adalah nasihat sangat. Yang paling penting sekali pada saya ialah nombor satu, dia kena lengkapkan ilmu dia dulu. Sebab ada juga yang saya pernah jumpa pergi tapi dia merasakan tak tahulah kenapa kan, ada kadang-kadang datang dengan terburu-buru, tapi ada juga yang datang tanpa persiapan dari sudut ilmunya tu tidak lengkap. So bila seorang tu dah lengkap dari segi manasik umrah tu sendiri, dia faham, dia dah bersedia dari segi fizikal dan mental, dari segi ilmunya juga, benda tu sangat penting lah, sangat penting supaya menjamin untuk bukan nak kata menjamin, tetapi ini adalah ikhtiar untuk mencapaikan umrah yang mabrur. Kan? Sebabnya bila pergi di sana kalau ilmu tu tidak lengkap, pada saya dia menimbulkan banyak
prasangka ataupun dari sudut niat tu sendirilah, niat tu sendiri. Jadi pesanan saya, kadang-kadang orang melihat ibadah umrah ni, bukan nak kata semua, tapi ada ramai juga di kalangan yang saya lihat jemaah-jemaah ini, umrah kadang-kadang menjadikan satu agenda tahunan tanpa dia mengambil ibrah daripada perjalanan dia itu sendiri, kan? Kadang-kadang dia dah menjadi terlalu biasa. Kita macam inilah doktor, first kita pergi Mekah, first tengok Kaabah tu pun menitis teresak-esak tanpa sebab. Tapi cuba dah pergi kan 10 kali, dia dah tak rasa dah, perasaan tu tidak ada. Jadi memang sebenarnya pada semua yang setiap kali pergi setiap tahun ataupun selalu, dan pada diri saya sendiri juga, selalu saya ingatkan bahawa jemputan Allah tu sebenarnya pastinya dia memerlukan satu persediaan yang sangat perlu untuk kita bersedialah, bukan pergi saja-saja. Dan kadang-kadang dulu ibadah haji, umrah dulu, kita lihat zaman dulu-dulu lah kan, orang sangat mengambil berat dan sangat bersedia, sebabnya perjalanannya susah dan payah dan untuk sampai. Sekarang ni orang nak pergi tu kadang-kadang dalam masa sekejapan saja, seminggu booking dah boleh pergi. Saya sangat risau apabila persediaan diri mental, fizikal, semua ni tak dibuat dengan baik. Kerana takut tidak tercapai apa yang dikehendaki, tidak tercapai dari segi kemabruran umrah tu sendiri tidak tercapai, dan akhirnya boleh mengakibatkan dia tidak dapat menjadi satu contoh yang baiklah kepada orang lain. Kadang-kadang saya merasakan ada masanya kami cuba selalu menyantuni semasa di Mekah, Madinah, selalu mengingatkan semula, memberikan lagi, mengingatkanlah sentiasa, terutamanya mutawif-mutawif Andalusia, memang diajar supaya mengenal pasti isu-isu begini, supaya setiap orang mendapat pendedahan yang sama, supaya setiap orang diingatkan perkara yang sama selalu. Jadi itulah, dan ada satu perkara yang agak merisaukan saya lah, masa-masa yang ada sekarang ni kan, dengan kemudahan teknologi yang ada, ramai orang pergi umrah sendiri. Dia sebab fasiliti mudah datang, ambil tiket, pergi, visa boleh guna turis visa dan terus pergi. Jadi kadang-kadang yang ini pada saya melihat ada juga baiknya, kerana dari segi sudut mudahnya, dari segi sudut kosnya, mudah kan, tapi dari segi persediaannya kadang-kadang saya melihat macam takut kalau tidak tercapai kerana tidak ada penjagaan, tidak ada yang menegur, tidak ada satu kawalan, melainkan diri sendiri mengingatkan diri sendirilah, which is kadang-kadang bila orang pergi yang tiba-tiba dan tanpa persediaan ni agak sukar nak kita pastikan sama ada sempurna ataupun tidak. Itulah yang selalu yang saya perhatikan dari sudut tanggungjawab saya sebagai syarikat pengelola umrah dan haji. Pada saya penting sekali ialah ilmu tu sangat penting, persediaan betul mesti dibuat, sama ada dibantu oleh syarikat ataupun diri sendiri atas usaha sendiri. Itulah pada pandangan saya. Okay, terima kasih Puan Ida. Saya kepada yang baru, saya nampak ada yang baru masuk tadi. Jadi di soalan ketiga tadi, Puan Ida ada mention pasal pentingnya ilmu sebelum kita datang umrah, supaya apa yang kita buat di sini yang kita dapat yang terbaik insya-Allah. Dan yang keduanya adalah persediaan yang mental dan fizikal, terutamanya saya faham mental, fizikal, persediaan ni semua ni bila kita buat umrah, bila masa perlu, dan bila sekarang bila keadaan berbeza, mungkin kita ada perlu juga ada segi tambah sikit lagi persediaan mental, fizikal, dan mungkin dalam penggunaan, sebab sekarang banyak guna apps kalau datang ke umrah di era yang baru ni. Saya pun ada bincang dengan kawan-kawan yang baru datang umrah, dia kata kadang-kadang
mungkin pada peringkat setengah-setengah orang yang tak biasa sangat dengan guna mobile phone, apa orang kata era baru ni, mungkin macam orang yang bila 3 hari lepas ada kawan bagi tahu macam orang-orang tua-tua yang tak biasa, dia kata perlukan bantuan, dan saya mungkin pentingnya datang dengan travel macam yang poin Ida malam tadi, untuk ada yang bantu. Oh, mesti. Memang kita dah setakat ni dah masuk grup yang ke-5 esok. Lusa, grup yang ke-5, saya memang dah rasa dah, saya nampak dah, sebab yelah dari segi sudut teknologi tu memanglah kita faham, kadang-kadang kita yang lebih kurang usia muda sikit lah ni kan pun kadang-kadang tersasul juga bahagian teknologi ni. Apatah lagi kalau misal orang yang tak biasa dengan applications dan semua kan. Cuma yang saya lihat persediaan ni lebih kepada orang-orang individu yang pergi tanpa persediaan yang dijaga lah, yang terjaga betul kan. Itulah. Poin dah saya nak confirm satu, kalau di Madinah kalau nak masuk Raudah, saya dipahamkan kalau datang dengan travel agent, dengan syarikat-syarikat travel, slot untuk Raudah itu sudah di-book Panida kan, jadi tak ada masalah kan? Kalau kita dengan travel, kalau kita melalui umrah visa, muasasah sendiri akan bookingkan kita slot Raudah tu. Kalau katalah kita melalui turis visa, kita kena booking sendirilah dan cari slot Raudah. Saya difahamkan sekarang ni dah start balik 30 hari jarak antara satu solat Raudah dengan masuk Raudah dengan satu lagi kan. Cuma hari tu kan doktor, saya macam mana entah rezeki saya kot, saya boleh masuk 2 kali. Saya dapat tahu kita booking kat Itamarna kan, lepas tu dia akan keluar dekat Tawakalna kan. So bila kita booking kat Itamarna, and then kemudian saya cancel sebab saya nak buat malam sebelumnya, and then tiba-tiba bila nak cancel dan nak buat nak masuk Raudah malam sebelumnya, saya cancel dekat Itamarna, tapi Tawakalna dia tetap keluar. So bila kita masuk dekat entry tu, kita tunjuk Tawakalna aja, kita tak tunjuk Itamarna kan. Dia bawa bagi masuk. Alhamdulillah. Rezeki lah, itulah dia. Saya pun baru tahu, saya pun heran kenapa Tawakalna hidup lagi ni, padahal dah cancel lah, masuk je lah kalau dia dah hidupkan tu kan. Betul, Alhamdulillah, rezeki tak semua dapat. Itulah dia. Kadang-kadang lah those are the things yang kita dapat kan. Okay, so maksudnya kalau masuk dengan visa umrah, insya-Allah slot untuk Raudah yang tu untuk sekali tu insya-Allah dah akan ada dan dibawa oleh, saya dipahamkan pihak muasasah yang akan bawa ke tempat menunggu untuk masuk Raudah. Betul. Okay. Dia akan ada seorang pegawai bawa masuk satu grup, sebab kalau kita pergi dengan umrah visa ni, permit yang diberi itu bukan dalam bentuk dalam apps tu, dia ada surat dikeluarkan dengan semua nama semua orang. So kita kena masuk as a group, yang wanita-wanita, yang lelaki macam tu. Tapi dia ada ketua dia lah, muasasah punya pegawai ada. So kita ada kesempatan untuk masuk sebagai satu group kan. Alhamdulillah, mudah lah kan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya rasa kita sudah hampir ke perakhiran sesi kita hari ini. Sesi ini santai saja, sekejap saja. Okay. Mungkin saya nak buka pada hadirin semua. Kita ada 38 sekarang yang bersama kita di sesi Zoom hari ini. InsyaAllah lepas ni saya akan upload terus lepas ni ke di YouTube, dan akan spread the news dekat Facebook. So, minta maaf sebab tak dapat nak live hari ini sebab ada masalah teknikal. Jadi saya buka lah mungkin untuk 1-2 soalan. Soalan tu saya, kalau boleh saya nak minta soalan yang berkait dengan SOP bagaimana nak datang ke umrah di era baru ni. Mungkin saya ada terima satu soalan tapi lebih kepada berkait dengan hukum. Jadi saya buat kali ini sebab lebih kepada SOP dan pengalaman untuk datang di era baru, umrah era baru. Jadi saya insya-Allah soalan itu saya simpan dahulu. Mungkin selepas ni mungkin kita boleh buat lagi Puan Ida, mungkin saya boleh jemput wakil daripada Indonesia yang arif tentang hukum hakam pasal umrah.
Datuk Daud lah tu. Datuk Daud lah. Sebab saya tak berani nak jawab sebab bukan kalau berkait Ya, hukum saya tak berani nak jawab sebab bukan bidang saya. Minta maaf tapi saya akan kepada yang saya tengok ada satu soalan. Soalan umrah kedua kan? Umrah, sebab saya tak nak buka, saya nampak tadi keluar. Jadi saya simpan dulu soalan tu. Nanti insyaAllah kita akan jemput wakil Indonesia yang Arif Datuk Daud untuk bercakap pasal ni. Saya minta maaf pada yang bertanya tu. Jadi saya nak buka untuk soalan-soalan yang berkait dengan umrah di era baru dari segi SOP ataupun nak tanya package Indonesia bila nak yang lagi akan datang waktu terdekat. Saya buka mungkin dalam untuk 1-2 soalan. Jadi kalau siapa nak bertanya pada Puan Ida, boleh on mic dan bertanya, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dan Puan Ida. Saya Marzuki, buat panggilan daripada Kuantan Pahang. Saya nak tanya, untuk waktu sekarang ni had umur macam mana? Ada had umur ke untuk yang muda dan juga yang lebih tua untuk mengerjakan umrah? Itu saja soalan saya. Terima kasih. Okey, saya jawab ya. Kalau untuk visa umrah tak ada had umur, dia 18 tahun ke atas. Maksudnya tidak ada masalah lah kalau umur 60 tahun, 70 tahun pun tidak ada isu lah untuk visa umrah. Untuk visa pelancong, dibolehkan kanak-kanak sehingga 12 tahun ke atas. 12 tahun ke atas boleh memohon visa pelancong, cuma kanak-kanak tidak boleh bawa masuk, bawah 18 tahun tidak boleh diterima masuk ke masjid lah. Jadi kanak-kanak tak ada masa semayang. Memang sebenarnya kan doktor, memang sangat tenang lah, tak ada kanak-kanak menangis masa semayang. Sekarang ni tak ada lagi dah. Kamlah wanita kan lalu ramai kanak-kanak, sekarang ni dah tak ada. Itulah had umur sebenarnya yang bahagian minimum, usia minima je lah untuk visa umrah 18 ke atas. Untuk turis visa boleh 12 tahun ke atas, insyaAllah. Dan 12 tahun tu kena vaksin ke Puan Ida? Yes, semua mesti kena fully vaccinated 2 dos. Okay. Alright, terima kasih pada yang bertanya. Ada soalan lagi? Assalamualaikum. Salam. Saya ada soalan untuk daripada apa ni? Solat, kalau kita nak solat dekat sana kita perlu bawa sejadah sendiri ke? Sekarang ni tak ada. Kalau misalnya dia dah memang bentang kapet macam biasa dah. Oh, okey. Terima kasih. Sama-sama. Boleh, sebab saya menarik soalan-soalan yang ditanya, saya boleh buka lagi soalan. Air zam-zam pun dah ada tong-tong dah sekarang. Kalau dulu dalam botol-botol kan, kita nampak lalu botol-botol. Sekarang ni dah ada keluar tong-tong zam-zam di tepi tu dah. Dah ada dah. Ada yang pakai message, boleh tak apa, boleh tanya terus pada Puan Ida. Sebab saya tak boleh nak buka untuk nak baca, saya ada sebab masalah. Oh ya. Okey, saya bacakan ya. Ini soalan daripada Puan Nur Farahin. Maaf mencelah, tumpang tanya sekiranya jemaah ingin melakukan umrah kedua, jemaah perlu mikot di Tanaim. Soalan saya, adakah mutawif akan bawa jemaah ke sana atau kami menaiki teksi atau kenderaan awam yang lain? Okey. Now, untuk dalam package kita memang akan sediakan bas untuk pergi ke Tanaim bagi umrah yang kedua apabila Muassasah Berjaya dapatkan permit yang kedua. Tetapi dalam package Alah Baru ni sebenarnya bila saya bentangkan kepada Kementerian Pelancongan lah kan, memang saya kata kita hanya boleh berjanji 1 kali umrah sahaja. Sebab umrah kedua waktu itu, masa awal-awal kita buat polisi tu, umrah kedua masih lagi memerlukan 15 hari dan macam-macam rules lah. Jadi tetapi bila kita dah boleh mula masuk pada 13 Oktober hari tu, tengok kebetulan dilonggarkan. Jadi sekarang ni dah memang Andalusia sendiri pun berjaya buatkan dengan muassasah 2 kali, tetapi bila buat sendiri ada ramai jemaah sampai 6-7 kali pun boleh, macam biasa juga. Alhamdulillah, ikut kekuatan sendiri dan availability dalam Itamarna tu lah, slot-slot tu ada.
Okey, jadi kalau yang di bawah muasasah memang akan dibawa oleh bas, tetapi kalau nak buat lebih daripada itu memang kena pergi naik teksi sendirilah. Saya difahamkan teksi sebenarnya untuk penuh satu teksi dalam hari sehingga hari Isnin, Ahad sehingga hari Khamis, bukan cuti, ialah lebih kurang RM50 satu teksi 4 orang. Kalau misal hari weekend, Jumaat, Khamis, Jumaat, Sabtu tu, dia boleh jadi sampai dekat-dekat RM80, RM100 satu teksi. So kalau tak nak bercampur dengan orang, bayar je lah RM100 ke teksi tu untuk pergi ke Tanaim. Kan? Okey. Salam Puan Hajah, untuk pasangan yang menerima dos vaksin Sinovac akan mendapat booster vaksin secepat mungkin ke selepas daftar untuk umrah. Okey. Okay, now untuk booster vaksin ni sebenarnya peraturannya begini. Selepas, katalah sekiranya jemaah tu menerima vaksin Sinovac 2 kali kan, di Malaysia dia terima Sinovac 2 kali, maka dia boleh mohon melalui MySejahtera untuk booster Pfizer 3 bulan selepas dos kedua. Dan selepas dia menerima booster Pfizer tadi tu, dia boleh mula pergi umrah 14 hari selepas menerima booster. So memang kena tunggulah. Jadi sesiapa yang belum menerima booster, dia kena perhatikan perundangan-perundangan ni, ketetapan yang disediakan. 3 bulan selepas dos kedua baru boleh dapat booster. Selepas dapat booster 14 hari baru boleh mohon untuk pergi umrah. Sebab Saudi menetapkan selepas booster mesti 14 hari baru boleh masuk negara dia. Kalau tidak, dia jadikan kena kuarantin. Saudi Airline pun tak nak terima dan disuruh kuarantin nanti. Okey, lepas tu soalan, jika jemaah Sabah Sarawak mereka kena kuarantin di mana setelah tiba di KLIA setelah balik dari umrah. Okey. Dia begini, ada a bit tricky kalau ikut peraturannya. Sekiranya ada penerbangan, kita dah ada connecting flight ke Sabah ataupun Sarawak kan, sebenarnya kuarantin dibenarkan. Yang saya tahulah, jemaah yang di Sabah mereka boleh kuarantin di rumah, tak silap saya. Dan kemudian di Sarawak mereka kena di kuarantin di stesen kuarantin walaupun tak perlu bayar, tapi tidak boleh balik ke rumah di Sarawak. Itu daripada kerajaan Sarawak sendirilah, yang itu yang saya dapat tahu. Jemaah dari Sarawak memang dia dikuarantin di stesen kuarantin di Sarawak tu sendiri, bukan di KLIA. Jadi berkaitan dengan soalan ni, ramai yang tanya saya, hari kuarantin kalau jemaah Sabah Sarawak ni bermula hari apa? Sebab kadang-kadang dia ambil penerbangan hari besoknya kan. So hari kuarantin bermula dari hari cecah di KLIA. Itu hari pertama. Macam contoh, macam hari tu saya tiba agak lewat juga, dekat nak pukul 6 petang di KLIA. Saya tanya, bila mula dah mula dah. Cecah di KLIA dah kira hari 1. Walaupun dah dekat 6 malam dah pun tak apa. So itulah 7 hari, jadi macam itulah. So itu je lah soalan yang ada setakat ni. Okay, siapa menarik soalannya, menarik siapa maklumat baru untuk saya juga sebab tak biasa juga saya. Sistem SOP daripada Malaysia. Jadi saya rasa sebab soalan ini menarik untuk saya tahu. Jadi saya buka lagi satu soalan pun. Dah ada satu soalan lagi. Mungkin Puan Nida boleh. Okay, sekiranya jemaah positif bila jemaah buat PCR test di Saudi sebelum balik ke Malaysia, adakah insurans akan cover segala cost hospitalization? Adakah jemaah perlu dikuarantin di Saudi? Ya memang, tak ada flight nak bawa balik. Kalau positif di Saudi, flight takkan bawa balik. Ya memang sebenarnya semasa saya bercerita visa umrah ya, sebab saya tak berapa lagi familiar turis visa ni, baru buat 1 atau 2 dan tak nampak lagi sekuen dia kan, dia konsekuen dia saya tak nampak lagi. So saya kena cerita dari sudut pengalaman saya dengan visa umrah lah. Okay, kalau seseorang tu mendapat visa umrah, memang insurans COVID itu dah inklusif dah di dalam visa tu sendiri. COVID insurance itu akan cover sekiranya berlaku hospital, kalau sekiranya jemaah tu tiba-tiba positif, terus muasasah akan panggil dia punya Ministry of Health akan terus bawa jemaah itu dan kuarantin di hotel lain.
Okay, sama ada dia kuarantin di hotel sama dia ataupun sebenarnya selalu dia orang kata akan bawa ke hotel lain. Maksimum kos kuarantin dia ialah RM450 sehari selama 14 hari. Itu covered bawah insurance. RM450 selama 14 hari. And then kalau sekiranya dalam masa kuarantin tiba-tiba jemaah sakit, betul-betul sakit dan memerlukan hospitalization, memang akan ditanggung juga oleh insurance. Maximum cost hospitalization yang ditanggung ialah RM650,000. RM650,000 akan ditanggung oleh insurance COVID. Tapi tak apalah, nombor dia banyak-banyak pun tak nak lah. Janganlah kalau boleh. Itulah yang ada sekarang. Tapi so far setakat ni saya tengok kebanyakan yang saya tanya muasasah lah juga kan. Muasasah saya Al-Husam pun tak pernah lagi jumpa jemaah selepas umrah di kuarantin. Memang kalau ikutkan kementerian pun memang tak ada lagi jemaah umrah yang di kuarantin kerana PCR positif. Tak ramai lagi kot, belum lagi nampak jumpa kes. Terima kasih Puan Ida. Puan Ida, saya nak tanya, kalau macam sekarang, kalau visa umrah, ada additional insurance kan? Memang semua umrah ataupun turis visa, dua-dua umrah atau visa turis, kedua-dua ada insurance. Okay. Dia dah bersekali masa kita key in dalam sistem sebelum mendapatkan visa umrah tu, dah memang dia akan includekan sekali dengan insurance tu. So kita dia orang kata company mana insurance dia kan, so dia ikut at random. Kadang-kadang tahunnya, kadang-kadang adalah banyak insurans kan, dia pusing-pusing je, ikut mana dapat lah. Okay. Semuanya akan offer the same protection. Okey, Alhamdulillah. Bila saya dengar 450 sehari tu terkejut juga, mahal dia kan. Tapi bila dah tahu insurans, Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. So risiko situ insya-Allah lah kurang lah bila kita ada insurans. Jadi okay. Saya rasa setakat ini dulu tu untuk kalau di sini hari ini lagi, sebab petang lagi, sebelum maghrib lagi di Madinah, dan kalau di Malaysia dah 9, bukan dah pukul 10. Okey Puan Ida, boleh saya terima satu soalan lagi ke Puan Ida? Boleh. Okay. Ya. Kalau sekiranya jemaah di kuarantin, flight penerbangan balik, asalkan jangan buat boarding. Jangan buat boarding pass dia. Memang akan reschedule semula. Kemudian bayaran tambahan dari segi surcharge untuk tukarkan tarikh kan, dia ada surcharge lah, biasa dalam, tak silap saya dalam RM200 ke macam tu je lah, untuk surcharge untuk pertukaran tarikh. Seperti biasalah. Yang itu surcharge biasa penerbangan apabila kita tukar tarikh. Tetapi tiket tidak burn, dia cuma akan surchargekan kita dari segi penukaran tarikh saja. Ada penerbangan yang kata tidak akan charge apa-apa, cuma penerbangan yang ada setakat ni Saudi Airlines, Malaysia Airlines, memang mereka kata just bayar minimal surcharge untuk tukar tarikh je lah. Okey, terima kasih banyak pada yang bertanya, soalan semua bagus, masya-Allah. Dan juga pada Puan Ida kerana sudi meluangkan masa, walaupun masih lagi dalam keadaan penat, saya baru balik daripada Mekah dan Madinah. Jadi insya-Allah saya akan upload secepat mungkin video ni. Jadi kalau ada soalan-soalan yang masih lagi tak sempat nak jawab pada sesi malam ni, boleh tanya dekat yang bila kita post tu, sama ada di YouTube ataupun di Facebook Madinah Mendidik, dan saya akan share kepada Andalusia juga. Jadi soalan-soalan itu insya-Allah saya akan minta kalau boleh pihak Andalusia untuk jawab. Boleh Puan Ida ya? Boleh, terus salah. Puan insya-Allah, alhamdulillah, terima kasih. Pihak Andalusia akan boleh tolong jawab, dan insya-Allah saya rasa dah pukul 10 malam di Malaysia. Jadi kita akhiri majlis kita untuk malam ni. Jadi sekali lagi pihak Madinah Mendidik mengucapkan terima kasih banyak Puan Ida daripada semua yang hadir. InsyaAllah ada luang masa kita jumpa lagi insyaAllah. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.